Salam manis kepada semua pelajar setia Kawina Usaha Jaya. Saya berharap agar anda dan sekeluarga sentiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa serta berada dalam keadaan yang sehat sejahtera. Sebelum melangkah dengan lebih jauh, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang juga merupakan Maha Pengasih atas rahmat yang diberikan kepada kita untuk belajar secara alamaya walau tempoh perintah kawalan pergerakan masih dalam kuat kuasa. Kelas hari ini merupakan kelas gabungan iaitu kuliah kedua dan kuliah ketiga. Kuliah kedua ialah praktis pengukuran yang merupakan lanjutan daripada kuliah satu iaitu menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya. Praktis pengukuran tersebut akan dipost dalam grup WhatsApp kita dalam tempoh yang terdekat. Anda diminta untuk melengkapkan tugasan tersebut. Pada masa yang sama, video pembelajaran ini juga akan memperincikan kuliah ketiga iaitu menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Oleh sebab kuliah ini berkonsepkan penjelasan langkah demi langkah, maka para pelajar diminta jasa baik untuk menonton video ini dengan sepenuhnya. Walau kita semua jauh di mata, tetapi anda tetap di hati saya dan saya akan mengatur pelbagai strategi untuk melonjakkan pencapaian prestasi anda dalam subjek Bahasa Melayu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mulakan kuliah ketiga. Selamat datang ke kelas BMPT3 Alamaya kuliah ketiga yang bertajuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Apakah itu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Konsepnya so simple. Ayat susunan biasa ialah ayat biasa iaitu susunan mengikut subjek dan predikat. Manakala ayat susunan songsang ialah ayat yang diterbalikkan. Saya jelaskan dengan lebih terperinci tentang konsep ayat susunan biasa dahulu. Dalam ayat susunan biasa, subjek iaitu frasa nama duduk di awal ayat. Manakala predikat pula duduk di belakang ayat. Sila telitikan ayat-ayat contoh ini. Ayat contoh pertama, Kawina menyanyikan lagu kebangsaan di tapak perhimpunan sekolah. Ayat yang kedua, Pugal membaca buku cerita di bilik bacaannya. Dalam kedua-dua ayat tersebut, subjek iaitu Kawina dan Pugal terletak di awal ayat. Oleh sebab subjek terletak di depan dan predikat pula di belakang ayat, maka ayat ini dinamakan sebagai ayat susunan biasa. Jom, kita kaji juga konsep ayat susunan songsang. Seperti yang saya katakan tadi, ayat susunan songsang so simple. Just terbalikan ayat. Subjek bawa ke belakang, predikat pula bawa ke depan. Settle dah ayat susunan songsang. Lihat ayat-ayat contoh berikut. Menyanyikan lagu kebangsaan di tapak perhimpunan sekolah Kawina. Membaca buku cerita di bilik bacaannya Pugal. Menyanyikan lagu kebangsaan di tapak perhimpunan sekolah dan membaca buku cerita di bilik bacaannya merupakan predikat. Apabila predikat dibawa ke depan dan subjek dibawa ke belakang, ayat tersebut dikategorikan sebagai ayat susunan songsang. Yes, saya faham persoalan yang timbul dalam fikiran anda. Ada yang tertanya-tanya, cikgu, jadi untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang, kita perlu mendepankan predikat sahaja ke? Jawapannya tidak. Pendepanan predikat merupakan satu daripada 4 teknik penyongsangan ayat. Ada lagi 3 teknik, iaitu pendepanan kata kerja, pendepanan kata sendi, dan pendepanan kata adjektif. Tetapi, oleh sebab kelas ini merupakan kelas alamaya, saya berpesan kepada anda semua untuk menguasai teknik pendepanan predikat ini dahulu. 3 lagi teknik itu akan saya ajarkan dalam kelas nanti setelah tempoh PKP tamat.
Sebelum saya mengakhiri kuliah hari ini, marilah kita meneliti dua lagi contoh yang dapat mengukuhkan pemahaman anda. Sila lihat contoh ini. Ayat susunan biasa. Ayatnya ialah Kavina membaca buku cerita di perpustakaan. Penggalkan ayat ini kepada dua, iaitu subjek dan predikat. Kemudian bawalah predikat, iaitu yang berwarna merah, membaca buku cerita di perpustakaan, dan bawalah subjek, iaitu yang berwarna biru, ke belakang. Ayat susunan biasa tadi sudah jadi ayat susunan songsang. Lihat juga contoh kedua ini. Ayat susunan biasa, iaitu ayat asalnya ialah Syarwendini menghadiahi ibunya seutas jam tangan. Seperti tadi, penggalkan ayat ini kepada dua, iaitu subjek dan predikat. Apabila anda berjaya memenggalkannya kepada dua, menghadiahi ibunya seutas jam tangan, iaitu predikat akan dibawa ke hadapan dan Syarwendini pula bawa di belakang. Dengan ini, anda telah berjaya menyongsangkan ayat susunan biasa. Namun, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, anda tidak boleh melakukan sebarang penambahan perkataan dan juga sebarang penambahan imbuhan. Perubahan di dalam ayat melibatkan perubahan kedudukan perkataan sahaja. Jika anda menambahkan perkataan maupun menambahkan imbuhan, maka ayat tersebut akan terjejas dari segi maksud asalnya. Jadi, jangan melakukan penambahan perkataan dan juga penambahan imbuhan. Akhir kata, jawablah semua soalan yang disediakan dalam modul ini. Terdapat 15 soalan untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dan 15 soalan lagi untuk menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Jumlah soalannya adalah sebanyak 30. Seperti pesanan saya dalam kuliah pertama, saya tegaskan lagi kepada anda. Tak perlu anda cetak modul ini. Tak perlu juga anda salin soalan semula. Just lihat soalan berbantukan dengan telefon pintar anda dan tuliskan jawapan dalam buku tulis. Jangan susahkan diri dan juga jangan bebankan ibu bapa anda. Jika ada sebarang soalan, bolehlah anda menghubungi saya. Saya bersedia untuk membantu anda. Tanpa anda, siapalah saya. Selamat bertemu kembali dalam kuliah keempat, iaitu pada Isnin depan. Kita akan menggunakan aplikasi video conference call. Sila nantikanlah untuk kuliah keempat itu. Selamat maju jaya. Sekali lagi, saya memanjangkan doa kepada Yang Maha Kuasa supaya anda dan sekeluarga sentiasa berada di bawah lindungannya. Yang Maha Kuasa akan sentiasa bersama anda. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Hindu kepada semua pelajar yang beragama Hindu. Sekian, terima kasih.